Bismillahirrahmanirrahim. Cuka kayu dalam tanaman. Okey. Cuka. Bila kita sebut cuka, cuka ialah asid. Okay. Kalau kita buat perbandingan cuka ni ialah acetic acid. Okey. Kalau kita bandingkan cuka yang asid yang terdapat dalam apple, contoh asid malic, dalam semut, asid formic. Jadi bandingkan antara asid yang terdapat dalam cuka terlalu tinggi. pH asidnya, keasidannya terlalu tinggi. Jadi dalam kebun, kena ingat, bila kita berkebun, perebutan menghasilkan asid. Baja-baja pun kadang-kadang berubah bentuknya jadi asid. Jadi pada saya dalam tanaman, okay, asid cuka kayu ni tidaklah sangat diperlukan dalam pembentukan nutrien pokok. Jadi kalau nak guna juga, tanyalah kepada orang yang pernah menggunakannya. Tapi pada asas kami berkebun tidak ada penggunaan cuka kayu. Jika keasidan tanah atau keasidan nutrien terlalu tinggi, dia akan mengganggu proses resapan pokok, proses metabolisme yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan. Kerana kalau kita rata-rata, kalau kita mula-mula nanam pokok pun, kita akan cek macam durian. pH-nya ialah daripada pH 5, keasidannya asid yang pekat sekali, asid pH 1. Tapi durian hanya pakai asid paling tingginya ialah 5 dan menurunlah ia sampai ke pH alkali. Jadi dalam tanaman durian terutamanya tidak perlu keasidannya terlalu tinggi. Jadi kita tambah dengan asid asid yang terdapat dalam cuka kayu. Jadi keperluan itu tak ada. Okay. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat orang yang menanam perusahaan pertanian yang dulu-dulu, mana pernah kena dengar kita orang pakai cuka kayu. Okay. Jadi cuka kayu saya pun tak ada familiar sangat dengan itu, sebab itu. Dan saya tak berani nak melihat nak mengeluarkan dia punya komponen dia punya struktur molekul dia. Jadi cukuplah saya beritahu asid yang sudah ada dalam baja-baja atau nutrien yang kita biasa guna itu, dan asid yang ada dalam tanah sudah cukup untuk kita untuk pokok melakukan proses metabolisme. Kalau kita biasa membaca, melihat dan meneliti jurnal-jurnal pertanian, daripada Bayer, daripada Ben Mayer, daripada Syngenta, dulu panggil CCM, SCM, okay? Macam-macam lah pengeluar bahan-bahan input pertanian. Tidak ada mengusurkan dan tidak ada mereka mengeluarkan cuka kayu. Jadi di mana datang cuka kayu kita tak tahu. Saya tak tahu. Okey. Jadi kalau kita belajar, kita mesti ada guru. Kalau tak ada guru, sebelum jumpa guru, kita baca pamphlet, kita baca jurnal. Sekarang dalam internet. Okey. Dalam internet kena faham, dalam internet yang memberi masuk dalam internet itu bukannya daripada banyak hasil kajian. Hasil daripada dengar pendapat orang lain, kemudian dikumpulkan, sharekan, hantar. Jadi kita, pada pendapat saya, carilah daripada jurnal-jurnal, daripada pengular-pengular input pertanian yang biasa yang kita dengar, dan juga je pegawai-pegawai pertanian atau pegawai-pegawai mardi dan pegawai-pegawai yang ada kaitan dengan pertanian.